tadabbur, penghayatan, pengajaran iktibar daripada kalamullah, daripada kitab Allah, daripada Al-Quran. Dan insya-Allah ayat yang kita nak ambil pada hari ini berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan diri kita, adalah ayat yang ada pada surah Al-Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-14, muka surat 51. Muka surat 51, surah yang ketiga, ayat yang ke-14. Lalu pada muka surat 51 ini, surah yang ketiga, ayat yang ke-14, marilah sama-sama kita tengok apakah pengajaran yang ada. Kerana selalunya setiap kali kita bertemu, kita akan ambil pengajaran daripada ayat tersebut yang kita boleh bawa dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah. Kerana Al-Quran adalah panduan untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Lalu pada ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayatnya berbunyi, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Firman Allah Subhanahu wa taala, zuyyina, dihiaskan. Zina maksudnya dinampakkan cantik, benda itu diperindahkan. Dia bukan benda yang asal, tetapi diperindahkan, dinampakkan cantik, dijadikan perhiasan. Untuk siapa? Linnas, untuk manusia, iaitulah setiap daripada kita. Lalu pada ayat ini Allah menceritakan benda-benda yang dicintai oleh manusia, benda-benda yang disukai oleh manusia. Sebab itu Allah sebut diperhiaskan untuk manusia. Apakah yang dia akan suka? Hubbu. Hubbu terjemahnya adalah kesukaan, kecintaan. Hubbus syahawat, asyahawat, sesuatu yang diingini, syahawat, nafsu, benda yang diingini oleh nafsu, oleh manusia. Lalu kalaulah kita tengok pada ayat ini, apakah benda yang paling disukai oleh manusia? Maka kalau lelaki, Allah Subhanahu wa taala sebut yang nombor satu, minan nisa, benda yang paling disukai oleh manusia adalah an-nisa, adalah para wanita. Itu adalah benda yang disukai oleh nafsu, yang disukai oleh manusia, yang disukai oleh jiwa. Lalu sebab itulah kenapa Allah cerita benda-benda ini, kerana benda-benda ini kalaulah tak dijaga, dia boleh menarik manusia kepada melakukan benda yang haram, daripada nisa, daripada al-banin, daripada al-qanatiril muqantarah. Lalu sebenarnya manusia kena jaga benda ini, benda yang disukai oleh manusia. Lalu dia kena jadikan benda-benda ini adalah benda-benda yang mendatangkan keredaan Allah. Manusia dia akan suka. Terutama yang pertama adalah an-nisa. Lalu bagaimana an-nisa itu? Melalui yang halal adalah isterinya. Lalu jangan dia pandang kepada yang haram, jangan dia gunakan melalui jalan yang haram, jangan diambil manfaat daripada an-nisa, daripada wanita melalui jalan yang haram. Kerana kalaulah tidak, manusia yang hatinya rosak, maka dia suka kepada yang haram. Contoh ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang ada pada juz yang ke-22, bahkan ayat yang pertama ataupun ayat yang kedua pada juz yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada juz yang ke-22 surah Al-Ahzab, juz yang ke-22 surah Al-Ahzab,
menceritakan tentang keadaan orang yang hatinya rosak, lalu kerana cintakan kepada An-Nisa, kepada wanita, pada surah Al-Ahzab, muka surat pertama daripada juz yang ke-22, muka surat 422, muka surat 422, ayat yang ke-32, ayat yang ke-32, ayat 32, muka surat 422. Lalu Allah berbicara kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, ya nisa'an nabi, wahai isteri kepada Nabi, iaitu isteri Rasulullah, wahai isteri-isteri Rasulullah. Ketika mana isteri Rasulullah SAW, Allah SWT berbicara kepada mereka, lalu Allah ingatkan mereka, lastunna ka ahadim minan nisa, tidaklah kamu sama seperti mana wanita-wanita lain. Engkau adalah orang yang mana dipandang tinggi oleh Rasulullah dan juga sebagai ibu, ummahatul mukminin, ibu orang-orang yang beriman. Lalu sebab itulah Allah sebut kepada para isteri Nabi, ini taqaitunna, jika kamu bertakwa, kamu takut akan Allah, fala takhda'na bil qaul, maka janganlah berbicara dengan suara yang lemah lembut. Kenapa? Ini Allah cerita tentang keadaan sifat sebahagian manusia. Allah sebut kerana fayatma, kerana akan menginginkan kamu, walaupun isteri Rasulullah, walaupun isteri Nabi, akan menginginkan kamu, alladhi fi qalbihi marad, orang yang dalam hatinya ada penyakit. Lalu orang yang hatinya ada penyakit, dia akan suka kepada isteri orang lain, kepada yang haram, walaupun isteri Nabi sekalipun. Lalu sebab itulah Allah sebut, ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul, jangan bercakap dengan lemah lembut kerana orang yang ada penyakit. Kerana itu memang benda yang disukai oleh manusia, an-nisa, wanita. Maka daripada sini kita nampak orang yang ada penyakit, dia tidak akan kisah tentang yang haram, walaupun itu adalah isteri orang, walaupun itu adalah isteri Nabi sekalipun, yang Allah sebutkan pada ayat 32. Lalu kata Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, fa amma idza kana al-qasdu bihinna al-i'faf, lalu kalaulah wanita itu adalah dengan niat yang betul, maksudnya melalui jalan yang betul, pernikahan dan berkahwin itu dia tak nak terjebakkan dirinya dalam zina, fahadha matlub, maka benda ini adalah juga diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebab itu kena berhati-hati, ini benda yang disukai oleh manusia, maka jaga perasaan kita daripada terjebak kepada yang haram. Lalu itu yang pertama, an-nisa, benda yang paling disukai oleh manusia adalah an-nisa, para wanita. Yang kedua, wal banin, itulah dia anak-anak. Lalu sempurnanya keluarga manusia, kalaulah dia ada keluarga, yang mana keluarga itu anak-anak sebenarnya kenapa disebut kepada sebagai perhiasan? Sebab anak-anak selalunya menjadikan manusia itu lalai daripada Allah. Lalu sebab itulah anak itu sepatutnya jangan menjadi sebab kelalaian, kerana itulah Allah hiaskan, Allah jadikan sebagai ujian. Lalu anak itu sepatutnya kena menjadi jambatan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Allah sebut pada banyak tempat dalam Al-Quran tentang anak pula. Contoh Allah sebut nombor 2 anak beserta dengan harta, nombor 3. Banyak tempat, contoh kita boleh tengok pada juz yang ke-9, juz yang ke-9. Nanti kita patah balik pada juz yang ke-3 ni, kita tengok pada juz yang ke-9, hujung juz yang ke-9, hujung juz yang ke-9 pada surah Al-Anfal, pada muka surat 180, pada muka surat 180, pada muka surat 180 ayat yang ke-28, surah Al-Anfal, muka surat 180. Surah Al-Anfal adalah surah yang ke-8, adalah surah yang ke-8.
pada surah yang ke-8 muka surat 180 ayat 28. Lalu pada ayat 28 Allah Subhanahu wa taala sebut wa'lamu, dan ketahuilah. Apa yang Allah nak manusia tahu? Annama, sesungguhnya, bahawasanya, amwalukum, harta yang kamu ada, wa auladukum, anak yang kamu ada. Kerana anak itu memang dekat dengan hati manusia. Apa yang Allah sebut? Fitnah adalah ujian. Lalu sebab itulah janganlah dilalaikan disebabkan anak. Anak itu adalah ujian. Lalu kadang-kala manusia kerana anak dia melakukan maksiat kepada Allah. Contohnya apa? Dia nak bagi yang terbaik pada anaknya, lalu dia ambil yang haram. Anak tu ujian. Lalu kerana dia cinta kepada anaknya sampai mengkaburi cintanya pada Allah, lalu anak tu menjadi sebab dia ambil yang haram. Kerana anak dia buat yang haram. Kerana anak dia walaupun salah tapi dia tutup mata, dia sanggup bergaduh dengan orang lain kerana cinta pada anak. Lalu anak itu adalah ujian. Manusia dia akan tak nampak keburukan anak dia kalaulah cinta yang berlebihan. Dia akan nampak hanya kesalahan orang lain kalaulah cinta berlebihan kepada anak. Dia mungkin boleh bergaduh dengan orang kerana anak dia. Dia mungkin menyalahkan orang kerana anak dia. Bahkan akhirnya mengambil yang haram kerana anak dia. Lalu anak itu adalah ujian. Sebab itulah pada ayat yang kita biasa hafal, itulah ayat ya ayyuhallazina amanu, juz yang ke-28, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, yang ada pada surah Al-Munafiqun, yang berada pada surah Al-Munafiqun pada juz yang ke-28 pada muka surat 555 pada muka surat 555, surah yang ke-20, surah yang ke-63, surah yang ke-63, surah yang ke-63, muka surat 555, muka surat 55 ayat yang ke-9, hujung surah ayat yang ke-9, muka surat 555, surah yang ke-63. Ayat ni kebanyakan orang hafal. Lalu firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah melalaikan kamu. Apa yang boleh melalaikan manusia? Amwalukum, kerana nak mencari harta, lalu dia lalai. Wala auladukum, anak dan keluarga, menjadikan dia lalai. Maka sebab itulah firman Allah, lalai daripada apa? Zikrillah, daripada mengingati Allah. Lalu orang yang lalai daripada ingat Allah kerana harta dan kerana anak keluarga, Allah sebut pada hujung ayat itu, wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Lalu orang yang dilalaikan disebabkan harta dia, disebabkan anak dia, maka itulah orang-orang yang rugi. Lalu ini ujian yang kedua. Benda yang kedua yang manusia suka adalah anak-anak. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sepotong hadis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut anak itu adalah sebab mabkhal, manusia itu jadi bakhil. Kerana anak dia, kerana nak jaga anak dia, dia bakhil untuk berinfak. Kerana anak dia, dia bakhil untuk berzakat. Lalu anak itu adalah ujian, dan sebab itu Allah letakkan nombor 2 benda yang dicintai oleh manusia, hubbus syahwat. Yang nombor 2 adalah al-banin, adalah anak-anak.
Yang ketiga, apakah dia? Firman Allah tentang perkara yang ketiga, firman Allah, wal qanatiril muqantarah. Wal qanatiril muqantarah, harta yang bertimbun-timbun. Kita patah balik pada muka surat 51 yang kita baca di awal tadi, muka surat 51 ayat yang ke-14. Benda yang ketiga yang manusia suka, itulah dunia. Apakah dia? Wal qanatiril muqantarah, itulah harta yang bertimbun-timbun. Lalu harta yang bertimbun-timbun tu tak tercela, sama seperti mana wanita tak tercela. Kalaulah dengan tujuan nikah yang halal, maka dia jadi ibadah. Anak-anak itu tak tercela, kalaulah anak-anak itu menjadi sesuatu yang mendekatkan kita dengan Allah. Ini nak menceritakan tentang benda yang manusia suka. Samalah juga yang ketiga, harta yang bertimbun-timbun itu tak tercela, kalaulah kita berzakat dengan harta itu, kalaulah harta itu menjadikan kita boleh membantu lebih banyak manusia. Sebab itulah anak-anak yang disebutkan sebagai ujian. Anak-anak pun Nabi SAW sebut, bila manusia itu meninggal dunia, idza mata ibnu Adam, bila manusia itu meninggal dunia, in qata'a anhu amaluh, terputus amalan dia kecuali tiga. Apakah tiga tu? Yang pertama, sedekah jariah, harta dia gunakan untuk berterusan. Contohnya membina masjid, rumah anak yatim, sesuatu yang berterusan manfaat. Lalu harta sebenarnya tak tercela. Ini Allah menceritakan tentang sesuatu yang mana manusia kalau tak berjaga-jaga boleh menjadi penghalang untuk dia sampai kepada Allah. Dan yang keduanya apa? Waladun salih, anak yang salih yang sentiasa mendoakan dia. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Lalu samalah juga, bukanlah semua benda ni tercela, tetapi ini benda yang apabila tak dijaga cinta kepada benda ni, dia boleh menjadi penghalang untuk dia mencintai Allah, Rasulullah dan juga hari akhirat. Lalu yang ketiga, wal qanatiril muqantarah, harta yang bertimbun-timbun, minadz zahabi, daripada emas, wal fiddah, dan daripada perak. Apakah yang dimaksud bertimbun-timbun? Ulama tafsir berbeza pendapat. Ada yang mengatakan itulah nilai satu diyah. Maksudnya kalaulah seseorang tu ada bunuh seseorang dan dia kena bayar dengan diyah dalam bentuk 100 ekor unta, itu dah dikira harta yang banyak. Dan juga banyak pendapat lain, ada mengatakan 12,000 dinar keping emas, yang mana banyak. Satu dinar dah 700-800 ringgit. Lalu 12,000 dinar dikira harta yang banyak. Ulama tafsir berbeza pendapat. Dalam tafsir Ibnu Kathir, dalam tafsir Al-Baghawi, ulama tafsir berbeza pendapat. Lalu itu benda yang ketiga. Kenapa harta diletakkan pada tempat yang ketiga? Kata para ulama tafsir, kerana manusia kebiasaannya dia bekerja untuk mendapatkan harta kerana dua yang pertama tadi. Dia bekerja untuk dapatkan harta kerana an-nisa, kerana isteri dia ataupun kerana wanita, dan yang keduanya kerana al-banin, anak-anak dia. Lalu sebab itulah harta di tempat yang ketiga, kerana kebanyakan manusia dia bekerja siang malam mencari harta kerana an-nisa dan juga kerana al-banin, kerana wanita, isteri, dan juga kerana al-banin, anak-anak dia. Lalu sebab itulah harta diletakkan di antara manusia yang paling cintai pada tempat yang ketiga. Dan harta pun, kalaulah kita tak jaga cinta pada harta, maka ianya akan menjadi penghalang untuk kita cinta Allah. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam hadis, manusia selalu berkata, mali, mali, harta aku, ini harta aku, ini harta aku, ini harta aku. Padahal Nabi SAW sebut, tidaklah harta manusia itu kecuali apa yang dia telah makan. Itu baru harta dia. Dah masuk dalam mulut, tak ada orang lain nak ambil makanan itu. Dan apabila sesuatu yang dia pakai dan dah lusuh, tak ada orang lain boleh pakai pakaian itu, maka itu harta dia. Adapun selain daripada itu, semuanya adalah harta orang lain. Sebab bila dia mati,
maka itu milik kepada waris dia. Bahkan belum mati pun, dalam sakaratul maut, masih bernyawa hujung-hujung, ataupun dalam penyakit yang memang confirm akan mati, dia tak boleh nak bagi harta dia lebih daripada 1/3. Maksudnya harta dia hanya 1/3. Contohnya dia dalam sakaratul maut, ataupun dia dalam penyakit yang memang confirm dia akan mati, maka syariat tak benarkan dia untuk infakkan harta dia lebih 1/3. Kenapa? Lebih daripada 1/3 itu dah jadi milik waris dia. Dah jadi milik waris dia, bukan lagi hak dia. Masih hidup lagi, harta itu bukan lagi milik dia. Apatah lagi bila kita meninggal. Maka sebab itulah Allah ingatkan, memang manusia suka harta, tapi sebenarnya harta itu semuanya bukan milik dia. Bila dia meninggal dunia adalah milik waris dia. Maka sebab itulah Islam suruh manusia itu untuk berzakat. Dan orang yang berzakat, sebab itulah dalam hadis Nabi SAW sebut, hadis itu ada juga pada tafsir surah Al-Hasyr juz yang ke-28, tidak dipanggil bakhil seseorang yang berzakat. Maksudnya sekurang-kurang daripada harta itu adalah zakat dia kena jaga. Zakat dia kena jaga, bukan sekadar zakat fitrah pada bulan Ramadan. Maksudnya kalaulah dia berniaga, ada zakat perniagaan, ada zakat simpanan yang perlu dia jaga. Tak banyak pun, hanya 2.5% daripada simpanan dia. Dan kalaulah bekerja, zakat daripada pendapatan yang perlu dia infakkan, diberikan untuk orang-orang yang layak. Lalu inilah zakat. Kerana kalaulah tidak, manusia itu dia cinta pada harta memang sangat hebat. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam hadis, kalaulah manusia itu dia ada satu lembah, wadi. Lembah maksudnya ruang kosong di antara dua bukit. Bukit tu tinggi, maksudnya ruang kosong antara dua bukit. Kalaulah ruang itu dipenuhi dengan emas, minat zahab, dipenuhi dengan emas, nescaya dia tetap akan inginkan lembah yang kedua. 1 dinar pun dah 700-800 ringgit. Bayangkan satu lembah penuh dengan emas pun dia takkan rasa cukup. Itu memang manusia. Dan bukanlah tercela kalau manusia nak harta lebih, dengan syarat niat dia adalah untuk dia berzakat, untuk dia berikan kepada keluarga, untuk dia bantu orang lain. Maka semua niat-niat itu, harta itu sendiri tak tercela. Seperti mana An-Nisa, wanita tak tercela kalaulah tujuan dia untuk berkahwin itu mengelakkan daripada berzina. Anak-anak itu tak tercela kerana itu anugerah Allah. Maka samalah juga manusia, semula jadi sifat dia, kalaulah dia ada satu lembah, sabda Nabi SAW, dia pasti akan inginkan lembah yang kedua. Kerana itu adalah cinta manusia pada harta. Lalu itu nombor 2. Yang keempat, apakah benda yang manusia cinta? Nombor 4 adalah wal khailil musawwamah. Itulah dia kenderaan-kenderaan yang mahal. Sebab itulah Al-Quran gambarkan dengan wal khailil musawwamah, kuda peliharaan yang bertanda. Kuda peliharaan zaman itu adalah kenderaan. Al-musawwamah maksudnya bertanda. Kuda apa yang bertanda? Ferrari. Kuda bertanda, kan dia ada tanda kuda? Tak. Bukan maksudnya begitu. Kuda yang bertanda maksudnya zaman dahulu kuda yang mahal, dia siap ada silsilah nasab lagi, dia siap ada tanda lagi. Kalaulah kita tengok kuda perang, kuda yang mahal, dia lebih tinggi daripada manusia lagi. Dia kuda yang mahal, kuda yang bertanda, kuda yang ada nasab, ada silsilah. Itu kuda yang mahal, yang harga mungkin jutaan dolar, ringgit dan sebagainya. Lalu itu yang keempat, manusia itu kalaulah dia mampu, diinginkan tunggangan yang mahal.
mahal dan tak tercela. Tak tercela bukanlah maksudnya orang yang ada kenderaan mahal dia adalah al-a'yadzubillah ahli neraka. Tidak, tak tercela. Para sahabat banyak di antara mereka yang ada kenderaan yang mahal dan Nabi SAW tidak cela. Ini sekadar menceritakan benda yang mana disukai oleh hati manusia, oleh diri manusia. Lalu yang keempat adalah wal khailil musawwamah, kenderaan yang mahal. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam hadis, manusia itu kenderaan dia beli kenderaan dengan 3 niat. Ada 3 niat. Lalu Nabi SAW sebut ada 3 jenis faras, 3 jenis kenderaan, 3 jenis kuda yang mana ada pada manusia itu. Lalu Nabi SAW sebut ada orang yang mana dia beli kenderaan khuyala kerana nak menunjuk-nunjuk. Lalu itu tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun daripada 3 itu yang disukai oleh Nabi SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah dia? Orang yang mana disanggup gunakan kenderaannya untuk jalan Allah apabila diminta. Khailun, kuda, rabataha, yang mana diikat, dijaga, dipelihara untuk berada di jalan Allah. Lalu dia gunakan kenderaan dia untuk berada di jalan Allah, lalu kenderaan itu akan mendatangkan pahala baginya. Sampaikan Nabi SAW bagi sebut dalam hadis, kenderaan yang memang dibuat untuk berada di jalan Allah. Lalu kuda, zaman itu Nabi bagi perumpamaan dengan kuda. Lalu kuda yang memang diniat untuk berada di jalan Allah, lalu kuda itu apa yang dia makan adalah pahala. Hadis riwayat Bukhari, apa yang dia makan adalah pahala. Apa yang dia minum, walaupun bukan kita bagi, dia lalu dekat sungai dia minum, itu pun adalah pahala. Bahkan najisnya pun adalah pahala. Kenapa? Sebab benda itu diinfakkan untuk berada di jalan Allah. Mungkin zaman kita berada di jalan Allah, mungkin kenderaan yang kita infakkan untuk anak yatim, mungkin berada di jalan Allah. Kenderaan yang diinfakkan untuk van jenazah, mungkin kenderaan yang diinfakkan untuk pelajar-pelajar yang mendalami agama, mungkin. Lalu itulah kenderaan itu menjadi semua pergerakannya adalah pahala, yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis. Lalu inilah orang kenderaan, dia suka kenderaan, namun alangkah baiknya kalaulah kenderaan itu boleh menjadikan dia ada kenderaan yang diinfakkan untuk berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang keempat. Dan yang kelimanya adalah wal an'am, itulah haiwan peliharaan. Manusia pun suka untuk dia ada haiwan peliharaan yang banyak, menunjukkan harta dia banyak. Dan yang seterusnya wal harth maksudnya adalah tanaman-tanaman yang banyak, tanah yang banyak. Maka itu pun sebenarnya manusia suka kalaulah dia mampu. Di hujung ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut zalika mata'ul hayatid dunya. Zalika, semua yang Allah sebut daripada An-Nisa, para wanita, Al-Banin, para anak-anak, wal qanatiril muqantara, harta yang bertimbun-timbun yang terdiri daripada emas dan perak. Yang keempat wal khailil musawwamah, kuda yang merupakan binatang peliharaan. Yang kelima wal an'am, binatang peliharaan. Wal harth, dan yang keenam adalah tanaman. Allah sebut zalika mata'ul hayatid dunya, semua itu adalah kesenangan dunia yang memang manusia suka. Lalu Allah ingatkan ini semuanya adalah dunia. Kalaulah tak digunakan untuk mencari redha Allah, dia sekadar senang dekat dunia, dia sekadar senang dekat dunia. Namun bagaimana semua benda yang hati kita suka, yang nafsu kita suka, bagaimana semua benda ini boleh menjadi kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sebab itulah Allah ingat wallah, dan Allah indahu
indahu, di sisi Allah, husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali, iaitu syurga. Maksudnya benda-benda enam ini kalaulah kita tak jaga, dia sekadar menyenangkan kita dekat dunia. Ada keluarga, sekadar dekat dunia. Kalaulah tidak kita niatkan keluarga itu, apa pun yang kita buat adalah untuk mendekatkan diri dengan Allah. Contohnya Nabi SAW sebut, orang yang ada tiga anak perempuan, lalu dia jaga anak perempuannya bukan sekadar dengan makan minum, tetapi dengan didikan agama, maka itu boleh menjadi sebab dia masuk syurga. Lalu itu anak-anak yang sama, tetapi anak itu kalaulah diberi didikan agama, boleh menjadi jalan ke syurga. Isteri kalaulah diberi didikan agama, boleh menjadi jalan ke syurga. Harta yang bertimbun kalaulah dijaga zakatnya sebaik mungkin, infaknya, boleh menjadi jalan ke syurga. Lalu sebab itulah Allah ingatkan, semua ini boleh menjadi kesenangan di dunia, tetapi dalam masa yang sama kesenangan kat dunia, wallahu indahu husnul ma'ab, kalaulah dijaga sebaik mungkin, ianya boleh menjadi akan kesenangan akhirat juga. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang ke-15, pada ayat yang berikut, firman Allah, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, a'unabbi'ukum, mahukah aku khabarkan kepada kamu apa yang nak dikhabarkan kepada manusia, bi khairin min dzalikum, lebih baik daripada sekadar senang dekat dunia. Apakah benda yang lebih baik daripada sekadar senang kat dunia, yang mana dia boleh senang dekat dunia dan dia boleh senang dekat akhirat? Apakah dia? Inilah Allah Subhanahu wa taala sebut, lilladzina taqaw, untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu orang yang bertakwa, dalam hatinya ada takwa. Apakah itu takwa? Dalam hatinya sentiasa ada Allah. Dia jaga apa yang disuruh oleh Allah, dia menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Lalu untuk orang yang bertakwa, dia akan gunakan an-nisa pada sebaik-baiknya. Isterinya dia akan didik sebaik-baiknya. Anak-anak dia akan gunakan supaya menjadi anak yang soleh, yang boleh mendoakan dia. Harta, dia akan jaga hak-hak Allah pada hartanya. Kenderaan, dia takkan ada kenderaan untuk menyombong, untuk menunjuk-nunjuk. Wal an'am, begitu juga binatang. Wal has, begitu juga tanaman. Lalu sebab itulah Allah sebut lebih baik daripada sekadar senang di dunia. Apakah dia? Lilladzina taqaw, untuk orang yang ada takwa. Kenapa? Orang yang ada takwa, dalam hatinya ada Allah, dia akan gunakan semua yang disebutkan tadi bukan sekadar untuk senang di dunia, tetapi juga untuk senang di akhirat dan syurga. Sebab itulah Allah sebut lilladzina taqaw, untuk orang-orang yang bertakwa, dia akan kejar nikmat yang tak akan habis. Apakah nikmat yang tak akan habis? Inda rabbihim, di sisi Allah. Apakah nikmat di sisi Allah? Lalu Allah sebut jannat, itulah dia syurga. Lalu lebih baik daripada sekadar senang di dunia, bagaimana kita boleh ada takwa. Kerana orang yang ada takwa, dia bukan nampak senang di dunia sahaja, dia nak mendapat senang di hari akhirat di sisi Allah. Lalu sebab itulah Allah sebut orang yang ada takwa, di sisi Tuhan mereka adanya apa? Jannat, adanya syurga, adanya rumah-rumah. Jannat terjemah asalnya adalah kebun-kebun. Terjemah asalnya adalah kebun. Lalu nak menunjukkan rumah-rumah dalam syurga itu dikelilingi dengan kebun-kebun, dikelilingi dengan tanaman-tanaman. Dan memang manusia suka begitu. Manusia dia nak rumah dia walaupun duduk dalam bandar, tapi nampak macam hutan, ada tanaman, ada pokok. Kerana memang manusia suka begitu. Lalu sebab itulah Allah tak sebut tentang rumah, Allah
sebut rumah itu dalam kebun, dalam tanaman. Sebab itulah Allah gunakan perkataan jannat, kebun-kebun. Tetapi sebenarnya nak menceritakan dalam kebun itu, dalam tanaman itu adanya akan rumah-rumah kediaman kita, yang mana kalaulah kita baca lebih lanjut dalam hadis-hadis tentang syurga, yang mana menceritakan bahawa manusia itu dia lalu, dia nak makan buah, maka buah itu akan datang kepadanya. Kebun itu akan menutupnya, maksudnya mengelilingi dia. Indahnya syurga yang mana manusia tak boleh nak bayang, yang mana manusia tidak boleh nak fikir. Bukan sekadar ada tanaman. Sebab itulah kan kalau kita nampak Shah Alam pun apa dia punya slogan, bandaraya dalam taman. Nak juga taman walaupun duduk bandar, kerana itu manusia punya jiwa, dia nak mendekatkan kepada tanaman, kepada tumbuhan. Lalu sebab itulah manusia bila dia susah nak jaga tanaman, dia tak nak siram, lalu dia cipta tanaman palsu. Ada pokok tapi pokok palsu, ada rumput palsu. Padahal dia nak juga bentuk tanaman, kerana itu menjadikan mata dia indah, nampak cantik pada mata. Tapi kerana dia malas nak jaga, ataupun kerana terlalu sibuk nak jaga, lalu dia cipta yang palsu. Namun dekat syurga bukan palsu, adalah yang betul, tetapi semuanya indah belaka. Lalu sebab itulah Allah sebut untuk orang yang ada takwa, dia bukan sekadar senang dekat dunia, tapi dia akan senang di hari akhirat. Lalu adanya rumah-rumah dalam kebun, dalam tanaman. Firman Allah Subhanahu wa taala, tajri min tahtihal anhar, dekat dalam rumahnya itu mengalirnya sungai-sungai. Bayangkan dalam rumahnya itu adanya sungai. Manusia pun begitu. Kita nampak bila orang yang kaya dekat rumahnya, dia nak dengar bunyi air, lalu dia pun buat air terjun dekat rumah dia. Orang yang kaya sikit, dia buat ada sungai jadian dekat dalam rumah dia. Macam Fir'aun dekat dalam istananya mengalirnya sungai Nil. Sungai Nil mengalir dalam istananya. Itu memang benda yang disukai oleh manusia. Lalu rumah kita dalam syurga ada sungai mengalir dekat bawah rumah kita, bawah tempat tinggal kita. Dan apakah sungai itu? Allah sebut dalam surah Muhammad juz yang ke-26. Itulah Allah sebut anhar. Ada beberapa jenis sungai. Ada yang daripada laban, sungai daripada susu. Sungai susu mengalir dekat bawah rumah kita. Ada sungai daripada asal, madu. Bayangkan madu nak kena beli, dia syurga. Madu itu lalu dekat tengah-tengah rumah kita, tempat tinggal kita. Yang ketiga, adanya sungai daripada arak. Di dunia haram arak untuk orang yang beriman, tetapi di syurga mengalir arak yang boleh diminum sepuas-puasnya oleh manusia. Dan yang ketiganya adalah air yang mana tidak busuk, tidak berubah warna. Lalu inilah 4 sungai yang akan melalui rumah-rumah manusia. Firman Allah, tajri, mengalir, min tahtiha, daripada tempat tinggal manusia itu, al-anhar, 4 jenis sungai. Lalu dekat dunia kita kena ikut Allah, barulah dekat dalam syurga Allah ikut apa yang kita kehendaki. Lalu sebab itulah kena jaga nafsu kita. Walaupun keenam-enam benda ini disukai oleh manusia, tapi kena jaga daripada terjebak yang haram, daripada mengambil hak orang lain, daripada menzalimi orang lain. Dan yang indahnya beza nikmat syurga dengan kesenangan dunia, firman Allah, khalidina fiha, dia akan kekal selama-lamanya dalam syurga. Tak macam nikmat dunia yang Allah sebut tadi. Isteri dia apabila dia meninggal, isteri dia boleh kahwin lain. Anak-anak bila dia meninggal, anak-anak dia mungkin lupakan dia. Bahkan zaman sekarang, kalaulah anak itu tak dididik dengan agama, kita masih hidup lagi, anak tu mungkin
buang kita. Lalu itu adalah anak-anak cintanya tak pernah setia. Dia hanya, anak tu sebenarnya dia hanya cinta kita pada waktu kecil. Bila dia dah besar, tak ada anak yang akan sayang ibu bapanya kecualilah anak yang dalam hatinya ada Allah, ada Rasulullah dan ada agama. Lalu sebab itulah Allah sebut cinta dunia dia tak setia. Kesenangan dunia hanya sementara. Namun Allah sebut nikmat dalam syurga apakah dia? Khalidina fiha, selama-lamanya kekal dalam syurga. Dan Allah bagi tambahan. Apakah tambahan Allah bagi? Wa azwaj, dan manusia itu dia akan ada isteri, pasangan daripada bidadari mutahharah, yang suci daripada kotoran, yang suci daripada segala jenis perkara. Tidak ada haid, tidak ada nifas pada wanita syurga. Dan hujung ayat Allah sebut lebih daripada itu Allah bagi sebagai bonus, sebagai tambahan. Apakah dia? Firman Allah, wa ridwanum minallah, itulah Allah berikan kepadanya akan keredaan Allah. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW sebut, hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana Imam Baghawi ceritakan hadis ini dalam tafsir dia, yang mana Imam Baghawi menyebut sabda Nabi SAW ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan segala-galanya kepada ahli syurga. Lalu ketika mana ditanya kepada ahli syurga, hal raditum, adakah kamu semua gembira dengan nikmat syurga? Maka ahli syurga kata, kami gembira ya Allah, kerana apa yang kau berikan kami tak pernah bayangkan. Walaupun sekarang ni kita cuba bayangkan syurga macam mana, yang mana dikelilingi dengan tanaman-tanaman bagaimana, mengalir dekat bawah rumah kita sungai-sungai yang 4 jenis tadi, itu belum lagi syurga. Kerana Nabi SAW sebut syurga manusia tak boleh nak bayangkan bagaimana. Lalu ketika mana Allah dah tanya, adakah kamu redha wahai ahli syurga? Maka ahli syurga menjawab, wa ma lana la narda ya Rab, mana mungkin kami tak redha, wa qad a'taitana ma lam tu'ta ahad, padahal engkau telah berikan terlalu banyak yang tak pernah engkau berikan kepada mana-mana makhlukmu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ala u'tikum afdala min dhalik, mahukah aku berikan lagi nikmat yang lebih bagus daripada syurga, nikmat yang lebih indah daripada syurga. Lalu waktu itu berkata ahli syurga, ya Rabbi, wa ayyu syai'in afdala min dhalik, ya Allah, apakah lagi nikmat yang lebih indah daripada syurga? Bayang je terus boleh dapat, teringin nak makan terus ada, teringin itu terus ada. Ada Nabi SAW sebut, kerana penduduk Madinah ni disuka bercucuk tanam. Lalu Nabi SAW sebut, dekat dalam syurga ada orang nak bercucuk tanam. Lalu dia teringin dia bercucuk tanam, dia terus jadi petani. Apa yang ditanam terus tumbuh. Itu nikmat dalam syurga. Apa yang dia nak terus boleh dapat. Lalu ahli syurga berkata, nikmat apa yang lebih indah daripada syurga ya Allah? Lalu di situlah Allah sebut yang kita baca tadi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, aku berikan kepada kamu ridwani, keredaan aku, fala askhatu alaikum ba'dahu abada, aku takkan murka lagi kepada kamu selama-lamanya selepas daripada ini. Dalam hadis disebut, maka bila ahli syurga dapat keredaan Allah, maka mereka tersangat-sangat gembira kerana Allah tak murka lagi, kerana keredaan orang yang dicintai itu adalah nikmat yang sangat besar. Contohnya, kita suka dengan seseorang, orang tu balas cinta kita balik dekat dunia, kita tak boleh nak gambarkan perasaan seronok bagaimana. Tuan-tuan biasa pernah bercinta, lalu tuan-tuan rasa macam mana bila kita suka seseorang, orang tu balas balik cinta kita, bagaimana perasaan cinta itu tak boleh nak digambarkan. Ahli syurga, mereka mencintai Allah, lalu bila Allah balas balik cinta dengan ridwan, dengan keredaan, maka tak boleh nak digambarkan. Keredaan Allah itu adalah nikmat yang paling besar. Sebab itulah dalam surah At-Taubah juz yang ke-10 Allah sebut, wa ridwanum minallahi akbar, dan keredaan Allah lah nikmat yang paling besar. Namun adakah senang nak dapat semua ni? Susah sebenarnya. Sebab itulah Allah sebut di hujung ayat, wallahu basirum bil ibad, Allah maha memerhatikan
apa yang hamba-hamba dia buat. Adakah 6 benda tadi dia niat dia betul ataupun dia ambil yang haram? Kerana terlalu cinta pada 6 benda tadi, maka dia ambil yang haram. Bila dia ambil yang haram, maka lambatlah dia masuk syurga, kerana dia kena transit dahulu dalam neraka. Transit ni, ya Allah, tuan-tuan naik kapal terbang, transit pun dah tersiksa, transit dekat airport pun tersiksa. Bayangkan kalau transit dalam neraka bagaimana, lagi tersiksa. Orang duduk dekat airport 7-8 jam pun dah komplain, tak tahu nak buat apa, lambat sampai. Bayangkan kalau kita transit dalam neraka sebelum masuk syurga. Maka sebab itulah Allah sebut di hujung ayat, wallahu basirum bil ibad. Allah Maha mengetahui apa yang hamba-hamba dia buat. Adakah bila nak sempurnakan keinginan nafsu dia terhadap benda-benda yang dia suka tadi, dia akan terjebak ke dalam yang haram, ataupun bila dia ada takwa seperti mana ayat yang ke-15, dia akan meninggalkan yang haram. Lalu saya rasa cukup sekadar ni sahaja, walaupun sebenarnya tak sempurna lagi dia sampai ayat 17 sebenarnya, tapi memandangkan ada hajat lepas isyak, ada jemputan yang mana tuan-tuan dijemput untuk hadir. Saya pula ada program, lalu saya mohon keuzuran untuk tak turut serta. Saya ada program keluarga lepas isyak, tapi saya doakan moga-moga apa yang dihajatkan untuk almarhum almarhumah, moga-moga Allah sampaikan pahala kepada mereka daripada keluarga yang telah membuat majlis. Moga-moga Allah jauhkan mereka daripada siksaan api neraka, siksaan kubur. Moga-moga Allah masukkan mereka ke dalam syurga tanpa hisab, dan juga setiap daripada kita kelak bila meninggalkan dunia ini. Lalu sebab itu saya rasa cukup sekadar ni, dah masuk waktu isyak kerana ada jemputan selepas ini. Lalu saya rasa cukup, insya-Allah akan datang mungkin nanti pada hari Sabtu minggu yang ketiga, kita masuk lagi 2 ayat yang berbaki tentang siapakah yang Allah redai daripada orang-orang yang Allah akan anugerahkan syurga ini. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaat daripada tadabbur Al-Quran, hayati Al-Quran pada sesi kali ini. Kita ambil satu-satu ayat yang kita boleh bawa sebagai pengajaran dalam kehidupan kita, apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan. Subhanallah.